Assalamualaikum dan bertemu kembali. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita masih lagi berada pada topik 4.1 iaitu lakaran piktorial. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan masuk subtopik 4.1.2 iaitu mengenal pasti teknik lakaran piktorial. Seterusnya, lakaran piktorial ini merupakan imej 3D yang memudahkan mereka untuk menggambarkan bentuk atau mentafsirkan lukisan. Dalam lakaran piktorial ni kita ada gunakan 3 teknik lakaran piktorial iaitu lakaran oblik, lakaran isometrik dan lakaran perspektif. Seterusnya, untuk kaedah asas lakaran kita gunakan kaedah melakar garis lurus. Cara melakar garis lurus ni terbahagi kepada 2, iaitu kaedah garisan pendek. Kaedah garisan pendek ni kita mestilah buat 2 titik. Okey. Yang langkah yang kedua, kita ambil salah satu daripada titik ni, kita sambungkan garis putus secara nipis. Okey, langkah yang ketiga, kita terangkan garisan tadi dengan garisan tebal dan juga hitam. Okey, manakala untuk kaedah melakar garisan terus 2 titik pula, kita buat langkah yang sama. Kita buat 2 titik. Okey, di titik 1 dan titik 2. Seterusnya, kita ambil salah satu titik tu, kita buat satu garisan nipis hingga ke titik yang kedua. Untuk langkah yang ketiga, kita hitamkan garisan ini dengan garisan yang panjang. Langkah-langkah untuk menghasilkan kaedah garisan pendek yang pertama adalah tandakan 2 titik daripada sini ke sini. Okey, langkah yang kedua, kita letakkan garisan titik di sini hingga ke sini dan kita buat garisan nipis ataupun garisan pendek daripada titik yang satu ni sampai ke titik yang kedua ni. Langkah yang ketiga, kita buat macam ni juga. Dan kita tebalkan dia dengan satu garisan yang hitam. Seterusnya, untuk langkah-langkah kaedah melakar garis terus 2 titik. Yang pertama, kita ulang langkah yang sama, buat 2 titik, yang depan 1 dan yang belakang 1. Untuk langkah yang kedua, tandakan 2 titik. Kita akan buat satu garisan nipis, satu garisan panjang yang nipis. Langkah yang ketiga, kita buat ulang langkah yang sama. Okay. Dan langkah yang ketiga ni kita perlu tebalkan dia ataupun hitamkan garisan ini. Okay. Ini adalah hasil. Terusnya kita tengok lakaran oblik. Lakaran oblik ni merupakan lakaran yang berbentuk 3D. Lakaran oblik ni terbahagi kepada 2 jenis iaitu jenis cavalier dan juga jenis cabinet. Lakaran ini dilakar dengan menggunakan 3 paksi asas iaitu paksi mendata atau paksi X, paksi menegak paksi Y, paksi surut paksi Z. Paksi surut ni dia lebih cenderung kepada paksi mendata dan bersudut 45 darjah. Seterusnya, ni adalah contoh gambar rajah untuk jenis-jenis lakaran oblik iaitu lakaran cavalier. Okey, ini adalah
contoh gambar lakaran Cavalier. Ni contoh gambar lakaran kabinet. Okey, manakala untuk lakaran oblik ni kita akan tengok dia dari 4 pandangan. Yang ini adalah pandangan untuk lakaran oblik. Seterusnya, kita akan tengok langkah-langkah dalam melakar oblik. Ada 5 langkah untuk kita nak melakar oblik. Okey, ini adalah dia buat dulu paksi, 3 paksi asas. Lepas tu, dia tanda untuk kita dapatkan panjang. Untuk menghasilkan lakaran oblik, kita akan menggunakan pensel, pemadam. Okey, untuk lukis lakaran oblik kali ni kita akan buat bentuk segi 4. Ini adalah bentuk dia. Langkah yang pertama untuk menghasilkan lakaran oblik ni adalah kita kena buat 3 paksi asas dalam lakaran oblik, iaitu paksi X, paksi Y, iaitu paksi menegak. Untuk paksi X ni paksi mendatar. Paksi Y ni adalah paksi menegak. Okey, manakala untuk paksi Z ataupun paksi sudut ni bersudut 45 darjah. Okey, ni adalah sudut dia 45 darjah. Okey. Ni adalah pusat dia, titik O. Untuk langkah yang kedua, kita akan buat garisan objek. Kita akan buat titik untuk objek. Yang pertama, kita akan buat untuk titik A. Kita akan cari panjang dia. Kita akan tanda dengan huruf A. Okay, ini untuk panjang dia. Manakala untuk tinggi, kita tandakan pada paksi Y. Okay, untuk tinggi. Dan labelkan dengan huruf B. Tinggi. Manakala untuk paksi Z, kita tanda untuk titik kelebaran dia. Kita tanda di sini dengan titik C. Okay. Lebar. Kita akan tengok titik yang selari. Yang pertama, kita akan tengok titik yang berselari di antara titik O dan juga titik C. Bermula dari titik B. Okey, yang ni kita tandakan garis, kita buat satu garis bermula dari titik B. Kita buat garis. Garisan yang berselari dan bersudut 45 darjah. Dan kita tandakan dengan huruf D. Kita buat macam ni. Buat macam ni. Okey, seterusnya kita tengok garis yang berselari pada sudut mendatar paksi X daripada 0 hingga ke titik A. Bermula dari titik B di sini. Okey, buat satu garis lurus. Nak garis sampai panjang mana pun tak apa, terpulang. Dan kita labelkan dia dengan huruf E. Okey. Yang ini pun selari, kita tanda dia macam ni. Untuk langkah yang keempat, kita buat satu garis menegak. Okey. Di antara C dan juga D, kita akan buat satu garis menegak daripada titik C kepada titik D. Okey, sambungkan di sini. Seterusnya kita akan buat dari titik A kepada titik E, satu garisan menegak. Okey. Ni. Seterusnya
kita akan buat satu lagi garisan mendata di antara titik D. Akan buat satu garisan bermula daripada titik D. Garis. Okey. Ni adalah titik F. Okey, daripada titik E ni kita akan buat satu garisan selari di antara B dan D di sini. Okey, tak akan sambungkan dia. Sambungkan dia. Okey. Dia selari dengan ni. Tandakan dia di sini. Dan untuk yang ni selari dengan yang ini. Langkah yang terakhir kita boleh tekapkan kita punya lakaran objek ni, gambar objek ni. Okey. Kita terangkanlah. Okey, daripada sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini dan sini ke sini. Okay, ini adalah hasil lakaran oblik kita. Cara ringkasnya, apa yang kita belajar pada hari ini adalah iaitu mengenal pasti teknik lakaran piktorial. Kita dapat mengetahui lakaran piktorial ni adalah imej 3D untuk memudahkan mereka memberi gambaran dan menggambarkan dan mentafsirkan bentuk dan lukisan. Dan kita dapat mengetahui 3 teknik lakaran piktorial, itu ada lakaran oblik, lakaran isometrik, lakaran perspektif, dan kita juga dapat mengetahui kaedah asas yang ada pada lakaran iaitu garisan pendek dan juga kaedah melakar garisan terus 2 titik. Dan kita juga dapat mengetahui lakaran oblik secara terperinci iaitu lakaran berbentuk 3D. Lakaran oblik ni terbahagi kepada 2 iaitu cavalier dan juga kabinet. Dan dia juga dilukis ataupun dilakar dengan menggunakan 3 paksi iaitu paksi mendata, paksi menegak dan paksi surut. Dan yang terakhir kita dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah untuk kita nak melakar oblik, iaitu ada 5 langkah semua. Okey, diharapkan semua dapat memahami tentang pembelajaran kita pada hari ini dan kita jumpa pada kelas yang akan datang. Terima kasih.